Bismillah. Kalau dengar boleh komen dengar. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Maksudnya kitab Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu bagi orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib dan mengerjakan sembahyang serta mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 1, ayat 2 dan 3. Yang dihormati yang dipertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir sesi 2021-2022, Ustaz Ahmad Mujahid bin Ahmad Zakwan. Timbalan yang dipertua 1, Ustaz Muhammad Azim bin Sabli. Timbalan yang dipertua 2 atau Raisah, Ustazah Siti Anissa binti Ngah Elias Khairul Anwar. Seluruh saf kepimpinan Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, seluruh dan dikasihi juga seluruh sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini kita akan melalui daripada apa yang telah kita bacakan sama-sama pada awal tadi, iaitu surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 3, nak menunjukkan kepada kita bahawa kitab Al-Quran ini penuh dengan perkara-perkara yang benar, yang betul. Dan di sana terdapat lagi satu konsep iman yang sebenar, iaitu beriman kepada perkara ghaib. Jadi kitab Qasas Sabiqin ni adalah satu kitab yang membahaskan tentang perkara-perkara ghaib, yang mana jika kita lihat perkara ghaib dalam Islam ni terbahagi kepada 3, iaitu ghaibul madi, kan? Iaitu daripada benda-benda ghaib yang sudah berlaku, yang telah berlaku. Dan juga tu yang pertama, berbentuknya macam mana, macam kisah-kisah Nabi yang terdahulu, kisah-kisah Ashabul Kahfi, yang selain Nabi semua tu kan. Jadi itu termasuk dalam jenis yang pertama. Dan ada juga perkara-perkara yang ghaibul hadir, kan? Benda yang kedua iaitu perkara ghaib yang tengah berlaku sekarang, iaitu lebih kepada awalim ataupun alam-alam yang tengah ada kat sekeliling kita sekarang. Alam jin, benda tu walaupun alam malaikat kan, benda tu walaupun kita tak nampak, tapi benda tu ghaib, benda tu ada. Dan yang ketiga iaitu ghaibul mustaqbali, kan? Iaitu benda yang ghaib yang akan datang. Contohnya macam apa? Macam contoh tanda-tanda kiamat, apa yang berlaku hari kiamat, apa yang akan berlaku di masa-masa akan datang, syurga neraka, semua tu walaupun sekarang ni dah ada, tu termasuk syurga neraka, masuk dalam ghaibul hadir. Dulu ada, sekarang ada dan akan ada. Jadi ghaibul mustaqbal ni benda yang akan berlaku, keluar Yajuj dan Majuj, Dajjal dan sebagainya, itu benda-benda yang ghaib. Jadi benda ni macam mana kita nak tahu? Nak tak nak kita kena buka kitab Al-Quran. Kena buka kitab Al-Quran. Sebab itu kalau kita lihat dalam rukun iman, semuanya adalah perkara ghaib. Dan bermula daripada beriman kepada Allah, beriman kepada kedua apa? Malaikat, beriman kepada Rasul. Rasul dulu kitab. Beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, hari kiamat, tu semua perkara ghaib. Qada, semua tu perkara ghaib.
Jadi nak bagi tahu dekat situ, iman ni juga, iman tu sendiri kan, perkataan iman juga merupakan satu benda yang gaib. Benda yang kita tak nampak secara fizikal. Kan? Yang hanya boleh dinampakkan, yang dizahirkan oleh orang-orang beriman. Yang mana inilah juga konsep sebenar aqliyatul islamiyah, kan? Iaitu akal yang betul-betul mempercayai ghaibi melalui daripada nas-nas Quran, daripada kitab dan juga hadis, daripada Quran dan juga hadis. Bukannya akal yang selain daripada Islam, akal yang berbentuk materialistik, yang tengok depan mata baru beriman. Benda ni bukan ajaran Islam yang sebenar. Jadi sebab itu pada ayat yang pertama kita baca tadi, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman ni mesti mempercayai mempercayai perkara-perkara gaib melalui daripada apa yang Quran dan sunnah ceritakan. Jadi kalau tengok dalam kisah-kisah Nabi, benda ni diiktiraf oleh Allah sendiri dalam kisah-kisah Nabi. Dalam ayat surah Hud ayat ke-49, ketika mana Allah ceritakan tentang Nabi Hud sendiri, Allah sebut Allah berfirman, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik. Allah sebut anba'il ghaib. Dalam ayat yang lain surah Yusuf ayat 102, Allah sebut zalika min anba'il ghaib. Dan juga apa lagi? Dan ada disebut juga dalam surah Ali Imran ayat ke-44. Jadi nak bagi tahu semua benda ni diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut kepada kita untuk kita tadabbur, supaya tadabbur yang kita buat terhadap Al-Quran itu meningkatkan keimanan kita, khususnya pada perkara-perkara ghaibiat. Dan insya-Allah antara benda yang kita akan buat hari ini, itulah hadaf utama daripada pengajian kita ataupun diskusi kita dengan kitab Qasasul Sabiqin pada hari ini. Jadi insya-Allah kita masuk terus tajuk. Jadi tajuk yang pertama, tajuk yang kita akan bincangkan sama-sama pada malam ini adalah satu tajuk yang dia familiar. Tapi Syekh Solah dia banyak mensyaratkan benda-benda yang jarang kita dengar. Jadi kita akan lihatlah satu persatu. Pertama sekali, dalam perbahasan kita hari ini, boleh tengok slide. Slide pun dah disebarkan dalam grup kan. Jadi ada 9 tajuk yang kita akan sentuh. Pertama, ayat-ayat yang berkaitan. Macam biasa kita tengok ayat mana yang berkaitan, apa yang nak disentuh oleh ayat tersebut. Kemudian kita akan masuk suasana kelahiran Nabi Musa. Kelahiran Nabi Musa waktu tu apa jadi? Apa yang berlaku kat negara Nabi Musa sendiri, iaitu Mesir. Apa berlaku kat masyarakat masa tu, pemerintah dia macam mana, kita akan bincang kan. Dan kemudian bab yang keempat iaitu riwayat Asma'in, ni akan disebut semula nanti. Bab yang kelima kita akan masuk sedikit kronologi yang memang Al-Quran cerita secara detail macam mana Nabi Musa kat istana Fir'aun, macam mana kakak dia main peranan, macam mana mak dia tu diilhamkan, adakah mak dia ni Nabi sebab mak dia dapat wahyu kan. Jadi masa ni akan dibahaskan pada bab yang kelima. Kemudian bab yang keenam kita akan masuk pula hikmah pengembaraan Nabi Musa. Benda-benda ni semua lepas keluar je Nabi Musa daripada istana tu sendiri, Syekh Solah ada ceritakan beberapa perkara yang berkaitan dengan apa sebenarnya hikmah sepanjang Nabi Musa duduk dekat istana. Banyak sebenarnya hikmah dia. Ada 6 hikmah yang diletakkan oleh Syekh Solah. Kemudian apa yang berlaku, tentera Allah masa tu siapa yang Allah guna kan, dari segi apa, orang ke, binatang ke, angin ke, kita tengok nanti kan. Kemudian yang ketujuh kita akan tengok pula apa yang berlaku kat ibu Nabi Musa selepas daripada dapat balik Nabi Musa tu sendiri. Dan ada juga diselip isu berkaitan dengan betul ke Nabi Musa ni pelat kan, sebabnya dia pernah diceritakan tentang dia pernah telan bara api apa semua tu. Jadi betul ke pelat? Jadi benda tu akan dibahas juga dalam kisah ni. Dan seterusnya kita akan tamatkan kisah ini dengan pengajaran ataupun ibrah daripada kisah tersebut. Okey, jadi insya-Allah kita akan masuk pada ayat Quran yang berkaitan. Pertama, ayat Quran yang berkaitan ada 2, iaitu 3 ayat berkaitan dengan Nabi Musa sendiri dan juga 2 cara berinteraksi Nabi Musa dengan Fir'aun. Benda ni diceritakan kalau dalam kitab kita lihat, Syekh tak mulakan dengan benda tersebut. Syekh mulakan dengan tengok pada muka surat 549 ni, Syekh nak bagi tahu kat kita bahawa kisah Ummu Musa ni bukannya kisah yang retorik, bukan kisah yang diceritakan di canang-canang sahaja. Tapi cerita ni memang diceritakan dalam Quran melalui daripada satu ayat Quran, iaitu natru alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq. Dan ini juga menjadikan kepada kita, kalau tengok pada perenggan yang ketiga,
Benda ni nak bagi tahu kat kita, benda ni bila diceritakan dalam Quran, nak tak nak benda tu mesti berlaku. An-nuradu al-laqtat wal mashahida wal ahdatha allatina najzamu bi annaha waqa'at fi qissatiha. Kan? Nak bagi tahu memang akan berlaku. Memang benda tu pernah berlaku. Kan? Najzim ni maksud dia pasti. Yang pasti akan berlaku. Kita mesti memastikan. Akal kita berfikir bahawa umur Musa ni berlaku zaman dulu. Adapun benda yang tak diriwayatkan, maka nak tak nak kita tak boleh nak pastikan, kita tak boleh nak memastikan benda tu berlaku. Itu yang saya sebut tu, wa alla nuradu ma lam najzamu bi sihhatihi wala bi wuqu'ihi di annaha yatanafa ma'at tilawati bil haqq alladhi tashtarituhu al-ayah. Nak bagi tahu kat situ, bila tak ada tilawah, tak ada bacaan dalam Quran, tak ada dinakalkan oleh Al-Quran tentang kisah tersebut, maka kisah tersebut adalah benda yang kita boleh iktiraf sebagai tak berlaku. Itu yang diambil oleh manhaj Syekh Solah dalam menceritakan ayat-ayat Quran. Dan kita lihat juga, itu pertama mesti berlaku. Kemudian Syekh Solah juga dia letak kat bawah tu ada satu perenggan, inna tilawataha bil haqqi ta'ni an alla nazhab ila israiliyat wal asatira bi sya'niha. Nak bagi tahu kat sini bila kata benda ni ceritakan, Syekh Solah nak bagi tahu kat kita, jangan sesekali kita ni ambil Israiliyat dan juga penyelewengan ataupun karut marut. Benda-benda asatir ni, benda-benda yang direka-reka. Benda-benda yang direka-reka tak boleh kita ambil. Kenapa? Li'annana la najzamu bi anna ma qalathu huwal haq. Kita tak akan ambil melainkan ianya dah dinakalkan secara hak. Telah dikatakan secara hak. Kama la najzamu bi annahul batil adun. Dan kita boleh jadikan benda yang tak dinakalkan tapi diceritakan direka ni adalah sebagai satu kebatilan. Dan insya-Allah benda ni kita akan take note sama-sama sebelum kita akan masuk pada kisah umur Musa ni, insya-Allah. Jadi nak bagi tahu kat sini, pertama sekali kisah umur Musa ni memang betul berlaku. Tu kalau dalam slide tu ada disebut, kan? Ada disebut pada surah Taha ayat 37 sampai 40 dan juga surah Al-Qasas ayat 1 hingga 13. Okey. Selesai. Kemudian untuk seterusnya Syekh menceritakan tentang al-ajwa'u allati wulida fiha Musa. Al-ajwa, cuaca. Musim panas kan musim sejuk? Saja. Tak ada. Sebenarnya ajwa kat sini bukan maksud dia cuaca. Jangan ambil kan. Jangan ikut semata-mata. Jadi ajwa ni bukan maksud dia cuaca. Maksud ajwa ni suasana. Macam mana keadaan, kondisi ketika kelahiran Nabi Musa. Itu maksud kat situ. Dia bukannya ajwa yang cuaca apa semua. Nak katanya kayanya makna-makna dalam satu istilah Arab tu sendiri. Okey, iaitu pertama sekali Firaun ni memang mutakabbiran, zaliman, mufsidan. Memang dia ni adalah takabur, belagak, sombong, zalim dan membuat kerosakan. Dia juga menindas Bani Israel dengan penindasan yang sangat-sangat dahsyat. Kan? Digunakan su'ul azab. Kan? Nak katanya terlalu dahsyat dia punya penindasan tu. Sampai kan dia boleh sembelih anak-anak dan dia boleh yastahyi nisa'ahum. Boleh apa? Tanam hidup-hidup. Bayangkan kita tengok orang kena sembelih depan mata, kan? Itu benda tu normal pada zaman Firaun. Benda tu normal. Kita sembelih kambing bercuak tengok orang sembelih, tengok darah takut. Ni zaman Firaun ni dah normal sangat dah kalau orang kena sembelih, kalau budak-budak kena sembelih, budak-budak lelaki dan budak perempuan kena tanam hidup-hidup, kan? Benda tu dah normal. Wa kana yuraqibu wiladatun nisa. Dan dia juga ketika mana perempuan-perempuan ni melahirkan anak, dia ni dipantau, yuraqib. Fa iza wulidan mar'ah gulaman. Kalau lahir tu seorang lelaki, akhazahu zabaniyatahu fazabahuhu. Dia akan sembelih anak lelaki masa tu. Wa iza wulidat untha abquha haya. Ni akan ditanam hidup-hidup. Melalui daripada ayat Quran tu sendiri, yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Maka nak bagi tahu Quran sendiri label Firaun ni sebagai mufsid. Orang yang membuat kerosakan, orang yang memang mentasarruf, mengorganiskan. Malah nak berfikir kan. Menganjurkan kerosakan masa tu kan. Wa Firaun juga adalah satu mithalul hakim. Dia adalah satu ikon apa dia? Ikon orang yang memiliki pemerintahan, autoriti
Yang zalim lagi melampau. Dia ikon dia. Siapa idola kau? Zalim sangat ni. Firaun. Sebab tu sampai munculnya Firaunism apa semua. Memang kezaliman yang dia buat ni memang melampau. Memang benda-benda tu akan diwarisi oleh pemerintah-pemerintah zalim sampai zaman sekarang. Fabadala ayyu hafiz ala arwahi wa dima'ihim. Sampai dia ni mampu untuk membunuh orang. Membunuh rakyat dia sendiri. Tu baca sendiri. Kita tengok bawah tu. Wa tuhawwilu ila mu'tadin ala amwalihim safiqu li dima'ihim muzahaqu li arwahihim. Dia ni adalah orang melampau dalam harta-harta mereka. Kira rampas, curi, rompak tu dah biasa kan. Masuk rumah orang, terjang masuk, curi barang-barang. Maka benda-benda tu dah biasa. Tak ada masalah. Pada zaman ni lah, zaman Firaun, jangan dibuat. Safiqu li dima'ihim. Dan dia ni juga biasa dah tikar-tikar orang, bunuh-bunuh orang, tikar-tikar luka-luka, geli-geli sikit kan. Suka. Dia benda-benda biasa dah. Dia dah anggap benda biasa. Muzahaqu li arwahihim. Sampai mati pun orang, dia tak ada masalah. Nak kata punyalah rosak zaman ni, punyalah suasana masa tu terlalu meruncing. Kalau nak kata bi'ah solehah tu memang tak ada. Memang tak ada lah. UBS tak ada macam tu, tak function. Okay. Wa indama yatahawwalul hakim. Dan ketika masa tu juga ini menunjukkan bahawa orang yang ada sultah wal qanun, orang yang memegang tampuk pemerintahan pentadbiran, ila hazil wasilah diduri ayatihi. Dan dia ni menggunakan wasilah tersebut, wasilah autoriti tu untuk lawan rakyat dia, untuk bunuh rakyat dia apa semualah. Yatakhalla an wajibatihi wa muhimmatihi. Dan hakikatnya orang yang zalim ni, dia bukan sahaja mengabaikan tanggungjawab dia, mengabaikan kewajipan dia sebagai pemerintah, tapi sebenarnya dia juga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam pemerintahan dia. Memang kita lihat mana-mana negara pun kalau ada orang-orang zalim, memang pasti akan kat sana, pertama memang dah langgar lah tugas-tugas dia, kewajipan dia kepada rakyat, memang settle. Memang tak ada peluang dah untuk dia tepat ataupun dia amanah dengan tugas yang dapat. Dan dalam masa yang sama, nilai kemanusiaan pada orang yang mendapat autoriti ni kalau dia zalim, memang akan hilang. Memang akan hilang. Sebab tu jangan sesekali, sebab tu Quran sebut dalam satu ayat Quran, anda tak ingat ayat apa? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu minhum fatamassakumun nar. Kan? Jangan kamu sesekali cenderung kepada orang yang zalim. Kan? Cenderung jangan. Apatah lagi menyokong, apatah lagi kita ni menjayakan kezaliman dia. Lagi benda yang memang tak diiktiraf Quran. Kan? Fatamassakumun nar. Memang akan masuk neraka. Ni yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi nak bagi tahu dekat situ, dekat pertama ni nak bagi tahu itulah suasana macam mana berlakunya penindasan yang sangat-sangat jahat, berlakunya kezaliman yang sangat-sangat berprestij. Kena berprestij kezaliman dia masa ni, sezaman kelahiran Nabi Musa. Maka ketika ini kalau kita lihat berlakunya pertemuan antara kehendak Allah dan juga kehendak Firaun, secara literalnya lah kan. Firaun dia nak jadi zalim dengan sebab dia ni nak bunuh Nabi Musa yang baru lahir. Dan dalam masa yang sama Allah nak Musa ni hidup. Musa ni tinggal kat tempat Firaun. Dan Musa ni juga yatakaffalu Firaun biri'ayati. Dan Musa ni juga membantu untuk menyelesaikan penindasan zaman Firaun. Maksudnya. Jadi masa ni nak bagi tahu pertemuan kehendak Allah dan juga kehendak Firaun tu berlaku. Seolah-olah berlaku. Jadi sebenarnya siapa menang? Jadi bila ada pertemuan mesti ada kalah dan menang. Jadi kat situ wala yakun illa ma yuridihillah wa man huwa zalikal makhluq alladhi yaqdaru ala ayyaqiffa amama iradatillahi ayyatlabaha wa ayyatlabaha. Salah. Wa ayyubtalaha. Innallaha ghalibu ala amri walakin aksarun nasi la ya'lamun. Jadi nak bagi tahu yang pegangan kedua nak bagi tahu Allah ni berkuasa pada semua kehendak dia. Allah yang paling berkuasa, Allah yang paling menjayakan, orang paling nak kata paling zatnya paling menjayakan kehendak-kehendaknya. Kan? Jadi sebabnya apa? Ini contoh-contoh dia. Pertama, inna umma Musa. Inna umma Musa ala wa syakka an tad'a hamlaha. Ketika mana dia nak dia hamil, dia ni Musa ni diceritakan memang dia rasa sebersalah nak lahirkan anak dia. Aku nak lahirkan ke tak nak? Aku nak lahirkan ke tak nak? Sebab apa? Sebab dia takut dengan Firaun dan juga tentera dia.
kan, wa yatakhsha fir'auna wa junudahu, kan. Fa iza wada'a ghulaman falay ya'isha. Kalau dia lahirkan anak lelaki, maka confirm anak ni takkan hidup. Inna junuda fir'aun sayaghusuna liyaqtuluhu, kan. Maka kalau dia lahir, maka budak ni akan diambil, kan, budak ni akan diambil dan akan dibunuh. Mana lagi orang ataupun manusia yang mampu untuk memelihara Musa masa tu, budak kecil, iaitu Musa. Wa yakifu amama fir'auna wa junudu, dan berhadapan dengan Fir'aun dan juga tentera dalam keadaan, kalau nak kata bunuh orang tu dah normal dah, tak ada masalah. Kalau nak kata kerosakan tu tak ada masalah. Orang sebelah kalau kita nak minta bela, dalam masa yang sama dia boleh jadi repot, boleh menjadi orang menjayakan kepada kezaliman yang berlaku, kan. So benda-benda tu menjadikan Musa rasa takut sangat. Aku ni nak bersalin ke tak? Aku nak melahirkan ke tak nak? Sebabnya apa? Takut dengan benda ni. Maka disoalkan, siapa lagi manusia yang mampu untuk memelihara budak tersebut, dan juga siapa yang mampu berhadapan dengan Fir'aun dan juga tentera. Kemudian disebut juga wa iza aradta an takhfihi fil baiti. Kalau kita hidup masa tu kan, kita rasa nak selamatkan budak tersebut, Nabi Musa tersebut, maka kalau kita sorok kat dalam rumah sekalipun, adakah akan menjamin kehidupan anak tersebut? Sedangkan anak tersebut bukannya barang, kan. Kalau kita letak kat rumah barang, kan, mataan, kita tak ada masalah. Letaklah. Benda tu takkan bergerak, la yataharraku wa la yabki. Dan benda tu takkan bergerak dan takkan menangis. Tapi benda ni budak, kan. Yang nak dipelihara ni budak. Innahu gulam wala budda ayyabki wa yasra. Dan kadang-kadang boleh menangis, boleh meraung, kan. Wala'alla, dan kadang-kadang boleh menjadikan tangisan yang walaupun sorok macam mana sekalipun, tangisan tersebut akan menjadi petunjuk kepada tentera-tentera Fir'aun masa tu, kan. Tentera Fir'aun. Jadi tentera Fir'aun ni memang kalau lihat dalam situasi ni memang dia sentiasa ronda, sentiasa ada dekat tempat-tempat rakyat dia. Fa iza ma khawfatuhu ummuhu bil khatri Fir'aun. Dan kalau dia takut sangat sekalipun, kan, dia bagi ancaman. Dia cakap, "Weh, diamlah budak." Kan, dia cakap itu. "Diamlah budak. Fir'aun ada kat luar ni, kan. Tentera Fir'aun ada kat luar ni. Tak takut ke?" Maka adakah benda tu difahami oleh budak tersebut? Fahal yufahamul ghulamu 'alaiha. Dan kita mampu untuk berhentikan tiba-tiba budak tu berhenti sebab apa? Sebab dia tahu mak dia bagi ancaman. Tak ada, kan. Hakikatnya budak bukan macam tu. Wa hal ya'raful ma'na al-khawfi wal hazri mauludun fi sa'atil ula min umrihi. Dan adakah budak ni faham konsep takut ataupun konsep hazar, berhati-hati ketika mana dia ni di saat awal kelahiran. Kan, tak ada je budak ni fikir kan, alamak kena takut ni, aku kena takut, so aku diam je lah. Tak ada, dia tak fikir benda-benda tu. Kalau nak nangis, dia akan nangis. Kalau dah lapar, dia akan meraung. Wahal ila ghairi zalika minal as'ilah allati tuzawidu zihni man yaqifu amama hazal kisah. Dan benda ni sebenarnya soalan-soalan yang hal-hal ni, yang adakah. Benda ni sebenarnya benda yang normal berlaku pada minda pembaca ketika mana berhadapan ataupun cuba berinteraksi dengan kisah ini. Itu yang diseterangkan oleh Syekh. Kemudian inna Musa, sesungguhnya Musa ni golongan yang lemah lah, kan. Dia tak mampu nak bercakap, tak mampu nak berlari. Kalau kena serbu ke apa semua, tak ada. Dia tak boleh nak lari mesti. Maka sebenarnya benda ni menjadikan siapa yang boleh ataupun mampu untuk membawa dia ni dalam banyak-banyak tempat dekat Mesir ni. Tempat mana yang selamat? Ni saya sebut pada perangai ni, iaitu wa ayyu makan fi Misr lan yazilu anhul khatru. Semua tempat sebenarnya dekat Mesir ni memang terancam, memang dah berdepan dengan normalisasi pembunuhan, penyembelihan anak-anak, penanaman hidup anak-anak, penanaman hidup anak-anak perempuan. Tu benda tu dah normal. La yufaru, dan takkan berlakunya keamanan illa makan wahid, kecuali pada satu tempat. Apa dia? Iaitu istana Fir'aun tu sendiri. Maka istana Fir'aun sahaja yang paling selamat dekat dalam Mesir ketika itu, yang menjadi tempat yang paling aman daripada pembunuhan-pembunuhan anak-anak kecil. Walakin may yusalu ilaihi, tapi siapa yang boleh ataupun mampu untuk nak bawa budak tersebut daripada rumah yang terancam ke istana Fir'aun yang selamat. Ni disebut. Maka last sekali Syekh tutup, innallaha allazi arada haza.
Inilah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak apa? Allah nak Nabi Musa ni hidup. Nabi Musa ni selamat. Maka Allah sendiri yang akan allazi sayufaru lahul wasilatal munasabata. Iaitu dia sendiri, Allah sendiri yang akan mencari wasilah-wasilah yang munasabah. Wa ma 'alal bashar illa an yanfuzu ma yuhihimullahu alahu. Dan tak akan ada manusia yang mampu selesaikan modus operandi daripada Allah ni melainkan daripada ilham yang Allah dah bagi pada dia. Dan ilham ni memang kita tengok pada ayat Quran, ilham yang disampaikan oleh Allah, modus operandi semua ni macam mana nak selamatkan Nabi Musa adalah kepada satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ketiga itu, iaitu Ummu Musa alaihi salam. Jadi kita tengok pula kan. Jadi Allah dah sebut pasal wahyu kan. Kecuali yang Allah bagi wahyu pada orangnya. Jadi disebut pula macam mana makna wahyu kepada Nabi Musa. Kepada mak Nabi Musa ni. Adakah mak Nabi Musa jadi nabi masa ni? Kan? Jadi disebut lagi daripada qala Allah Taala wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. 38 Okey. Jadi masa ni Allah bagi tahu yang umat Nabi Musa ni diberikan salah. Yang anda perasan ni surah Qasas ayat ke-7. Yang bawah tu baru ayat ke-38 daripada surah apa tadi? Surah Taha. Okey. Yang atas tu surah Qasas ayat ke-7. Maka dan kami ilham kepada Nabi Musa, kepada ibu Nabi Musa, susukanlah dia. Maka nak bagi tahu kat sini modus operandi yang Allah ilhamkan kepada ummu Nabi Musa ni adalah yang Allah wahyukan adalah menyusukan dia. Kan? Awhallahu ilamu umma Musa bitariqah ar-rabbaniyah al-madmunah. Iaitu satu wahyu Allah yang menunjukkan kepada kita, itulah antara jalan-jalan Rabbani, jalan-jalan ketuhanan yang menjamin anak tersebut. Allati yatimma biha, yang mana ianya menyempurnakan macam mana Ummu Musa cuba untuk jaga Nabi Musa. Wa yazulul khatral fir'auniyya anhu, dan juga menghilangkan risiko-risiko Fir'aun ke atasnya, ancaman-ancaman Fir'aun ke atasnya. Lakin ma ma'na wahyullah ila ummi Musa, kan? Tapi apa maksud wahyu dekat sini? Innahu laisa wahyan risalian. Ianya bukanlah satu wahyu yang berbentuk risalah, berbentuk datang wahyu secara ada syariat, adanya taklifan. Itu satu. Sebab apa? Bermakna annahu lam yakun an tariqi Jibril al-Amin. Nak bagi tahu kat situ, wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala ni pertama bukanlah berbentuk wahyu yang ada syariat, ada konten-konten yang berbentuk perlu disampaikan kepada manusia, tetapi ianya juga merupakan wahyu yang tidak ada perantaraan antara Jibril dalam penghantaran wahyu tersebut. Inna umma Musa, sesungguhnya Ummu Musa bukanlah rasul dan bukan juga nabi, wala nabiyatan, walam takun, dan tak akan pernah berlakunya nabi-nabi daripada perempuan. Sebab apa? Daripada satu ayat Quran, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Takkan kami utuskan kepada sebelum kamu ni rasul, kecuali seorang lelaki. Rijalan, lelaki-lelaki yang bukan seorang, lelaki-lelaki yang diwahyukan kepadanya. Nak bagi tahu kat sini, ayat ni nak menerangkan kepada kita takkan berlakunya rasul-rasul tu di kalangan perempuan. Pertama, kemudian Jibril pula lam yanzilu bil wahyi. Jibril juga tidak terlibat dalam penurunan tersebut kecuali hanya kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul, anbiya wal mursalin. Dan tu lah diulang balik nak bagi tahu Nabi Musa ni bukan nabi, bukannya rasul. Ummu Nabi Musa ni. Kemudian kana wahyullah ila Ummu Musa, sungguhnya ni diterangkan apa maksud wahyu dekat situ, iaitu antariqi ilhamil fitri, adalah satu bentuk ilham yang fitrah Allah letakkan pada manusia, kan? Aisu alhamaha antakuma bihazat tasarruf, iaitu Allah ilhamkan dia kepada apa? Kepada beberapa modus operandi yang Allah nak terangkan, yang Allah nak bagi kat Ummu Musa dalam menjayakan kehendak Allah. Apa kehendak Allah tadi? Kehendak Allah adalah menyelamatkan Nabi Musa, pastikan Nabi Musa hidup.
wasilah-wasilah tu yang menjayakan kehendak Allah ni adalah berbentuk modus, dan modus tu Allah bagi pada mereka yang diilhamkan, iaitu Ummu Musa. Jelas ke? Jelas insya-Allah. Tak dengar Dan ilham fitri ni, ilham tersebut satu surah daripada ilham ni memang dia bukan kontradik dengan konsep wahyu yang diterangkan oleh Allah. Allah kata wa wahayna kan. Jadi adakah benda ni bertentangan dengan konsep ilham? Tak. Sebenarnya kalau kita tengok pada lugah, wahyu ni boleh jadi pada macam-macam. Boleh jadi pada nabi tu adalah wahyu, boleh jadi pada ilham tu adalah wahyu, dan berbagai lagi. Dan benda ni kama qala ulama fi ulumil Quran. Benda ni dah dibahaskan oleh ulama-ulama ulumul Quran. Bolehlah buka balik. Dalam ulumul Quran tu ada satu bab ceritakan tentang wahyu, makna wahyu, dari segi lugah dia macam mana, dari segi istilah dia macam mana. Benda-benda tu dibahas oleh ulama-ulama. Jadi bolehlah tengok balik. Jadi ilham fitri ni, ilham kepada manusia sebenarnya pun boleh diiktibar wahyu pada segi bahasa, bukannya istilah. Itu maksud dia. Okey. Kemudian maza'auhallahu ila Musa. Sebenarnya apa yang Allah wahyukan kepada bukan Musa, pada Ummu Musa. Ila Ummi Musa. Jadi pertama sekali Allah bahaskan. Allah terangkan dalam ayat yang sama, surah Qasas ayat ke-7, laqad jama'at hazil ayah baina khabarain wa amrain wa nahyain wa basyaratain wa bitana suqi wa ta'siri wa balaghati wa ijazi. Nak bagi tahu kat sini ada dua perkhabaran dalam ayat tersebut, ada dua perintah dalam ayat tersebut, dan ada dua larangan dalam ayat tersebut, dan ada dua berita gembira yang Allah nak terangkan pada Ummu Musa dalam ayat tersebut. Jadi pertama sekali perkhabaran. Pertama apa dia? Wa awhayna, iaitu Allah mengkhabar, Allah mewahyukan, Allah ilhamkan, Allah bagi tahu kat dia, Allah bagi tahu satu khabar kepada Ummu Musa, aku akan bagikan kau satu ilham. Aku akan wahyukan kepada kau satu modus. Itu perkhabaran. Iza khaffat alaihi kan, kalau tengok dekat dalam lepas an ardi'i fa iza khifti alaihi. Silap. Fa iza khifti alaihi. Kalau kau takut sekian. So itu pun bentuk perkhabaran dalam ayat tersebut. Kemudian amaran. Apa dua perintah yang Allah suruh? Pertama ardi'i. Allah suruh susukan Nabi Musa tu. Pertama. Kemudian alqihi fil yammi kan. Iaitu campakkan dia ataupun letakkan dia dalam peti dan campakkan ke laut. Yammi ni laut kan. Lepaskan ke laut. Itu antara perintah Allah. Modus yang Allah letakkan, Allah bagi kepada Ummi Musa. Kemudian seterusnya dua larangan yang Allah bagi kepada, dua larangan tegahan yang Allah letakkan kepada Ummi Musa, iaitu pertama la takhafi, jangan bimbang. Pertama jangan bimbang, jangan tak yakin dengan apa yang Allah bagi ni. Okey. Dan yang kedua la tahzani, jangan sedih. Itu antara larangan yang Allah minta untuk Ummi Musa jangan dibuat. Al-basyaratan fil ayah, dua kisah gembira yang Allah nak bagi kat Ummi Musa. Pertama apa dia? Inna radduhu ilaik, Allah sendiri yang akan kembalikan Musa kepada pangkuan ibunya. Pertama, itu benda yang Allah jamin pada Ummi Musa. Ja'iluhu minal mursalin, dan Allah jadikan Nabi Musa ini sebahagian daripada Rasul, akan dilantik sebahagian daripada Rasul, insya-Allah. Jadi ini benda-benda yang Allah jamin pada Ummi Musa. Innallaha lam yadman, Allah dekat sini kalau kita lihat pada ayat ni, Allah tidak hanya menjamin kehidupan anaknya saja pada Nabi Musa, tapi sebenarnya Allah telah jamin satu perkara lagi, iaitu Allah sendiri akan pulangkan Nabi Musa kepada dia. Allah juga yang akan menjamin bahawa dia ni akan hidup sampailah dia besar, sampai boleh jadi Nabi. Nak bagi tahu itulah berita paling gembira yang Ummi Musa dengar. Kan? Dalam keadaan dia takut semua apa benda, tiba-tiba Allah sampaikan kepada dia, ilhamkan satu ayat Quran. Nak bagi tahu kat situ gembira kan? Gembira. Anak boleh dalam masa yang sama dah tak tahu, dah cari orang siapa nak bela dia, siapa nak jaga dia sampai besar. Tiba-tiba datang satu wahyu, datang satu ilham menunjukkan kepada dia anaknya mesti akan dijamin kehidupannya. Dah lah dijamin. Hidup pula tu. Dalam masa yang sama dijamin juga akan jadi Nabi yang membuktikan bahawa anak ni akan membesar dengan baik. Ini yang kisah-kisah ataupun bukan kisah.
bentuk-bentuk bashar dalam Al-Quran yang Allah letakkan kepada Ummi Musa ketika ini. Okey, kemudian kita masuk pada Torifah Rawah Al-Asma'i. Jadi Torifah ni benda-benda kedekaan, tapi benda ni Ana tak habis kaji lagi. Jadi Ana KAV dulu. Sebabnya ni melibatkan pada syair-syair. Mungkin kena tanya pada orang luar kan. Susah nak cari syair. Tak tahu macam mana dia orang belajar syair kan. Jadi benda-benda ni insya-Allah Ana akan rujuk pada pakarnya balik. Jadi Ana tak berniat untuk cakap panjang, insya-Allah. Okey. Jadi yang keempat ni kita skip dulu. Tajuk yang keempat ni kita skip dulu, riwayat Asma'i. Dan kita terus masuk macam mana konsep ataupun penceritaan yang surah Toha dah bagi tahu. Okey. Jadi pertama sekali, modus pertama yang Al-Quran letakkan, iaitu pertama sekali Allah menurunkan ilham kepada Musa dari surah Toha ayat ke-38. Sampai ke 39. Jadi kat sini pertama sekali Allah, kita dah cerita tadi kan. Allah minta untuk mak Musa ni, anni akzifihi fit tabut, letakkan dalam peti. Fakzifihi fil yammi, dan lepaskan peti tersebut ke laut. Fil yammi falyulqihi al yammi, dan satu hari nanti dia akan terdampar kat laut. Ya'ghusuhu aduwwul li wa aduwwul lahu, dan dia akan dikutip, akan dipungut, akan diambil oleh musuh aku, musuh Allah sendiri ya, dan juga musuh kepada orang dalam peti itu. Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang surah Toha ayat ke-38. Jadi kita terus fokus pada sebelum lepas tu kan. Pertama sekali kita kena tahu innaha tariqatun ajibah kan. Benda yang ajaib sebenarnya. Bila Allah sebut kita ni kena letak dalam peti, peti tu kena campak ke laut, dan campak ke laut biarkan dia mengalir sahil sampailah dia terdampar. Kan? Jadi benda-benda tu adalah benda yang ajaib dia tersebut. Kan? Kita sendiri kalau tak kuat iman, kita bercuak. Kan? Takut, betul ke ni anak aku tak tenggelam ni, peti ni betul ke kuat apa semua, dia fikir. Laut ni betul ke tak ada ombak apa semua, tak ada buaya apa semua. Kita fikir benda tu. So kita pun sendiri kalau iman tak kuat, memang kita tak buat benda tu. Tapi disebabkan iman yang kuat oleh Ummu Musa, dibuat benda-benda. Boleh tengok tu. Ikzifihi wal qasfu. Masuk ikzifihi ni kat sini, wal qasfu harakatu syadidan, jadi syadidatan anifatan. Campak secara kuat. Kan? Secara keras. Takzafu man? Takzafu ibn al-ghulam al-ajiz ad-da'if, takzifuhu fit tawbid qasfan. Bukan campak macam tu, letakkan baik-baik. Anifatan. Sekejap. Nanti tengok balik, Ana rasa anifatan ni macam keras. Macam kontra pula. Okey, kita teruskan dulu. Wa ka'annaha, nanti kalian cek Wa ka'annaha yuqalu laha hifzu ibnika laisa 'alaika bal 'ala Allah. Kan, yang menjaga anak tu bukannya alaiki, bukannya kepada dia. Kan, tapi sebenarnya Allah yang jaga. Walizalik isfihi qasfan, kan? Kerasan. Qasfan fit tabut wala tad'ihi wad'an hayyinan layyinan sahlan. Kan? Bagi tahu kat situ, letakkan dalam peti. Qasfan fit tabut, letakkan juga dalam peti, letak dekat dalam tabut ni peti lah. Dan letakkan secara hayyinan layyinan sahl. Tapi dia kata wala. Aduh. Ni kena tengok balik lah Nasir. Okey. Jadi benda ni Ana tak pasti apa yang Syekh sampaikan. Kita tengok balik. Nanti tengok balik. Qasfan ni. Qazaf ni maksudnya melontar, mencampakkan. Qazaf. Kan? Menuduh kalau dalam syarak dalam fiqh jinayat. Nanti okey, inna fi'lai. Sesungguhnya ada dua perkara yang Allah minta dalam pada istifai ni. Tak apa, anak KV juga ni. Nanti kita tengok balik untuk yang uslub sebenar yang Syekh nak ceritakan tentang benda ni. Nanti kita tengok balik. Okey, jadi nak bagi tahu daripada ayat ni, modus ni pertama, Allah minta untuk kita ni, untuk bukan kita, Ummi Musa ni letakkan Nabi Musa dalam tabut, dalam peti, dan alihkan ke dalam laut. Biarkan ke laut, biarkan dia terdampar ke satu tempat, dan juga benda tu akan diambil oleh siapa? Aduwuli, kan?
musuh Allah dan juga musuh Fir'aun. Musuh Musa tu sendiri. Iaitu siapa? Nanti kita akan bincang. Okey, kemudian dibahaskan pula falyuqihil yammu bis-sahil ya'khuzuhu aduwwun li wa aduwwun lah faltaqatahu alu fir'aun. Ada dua firman Allah yang menunjukkan bahawa innal insan la ya'jibu man hazal mashhad fil qissah Allahu yamkuru bi fir'aun wa yurina di'fihi wa ajzihi. Kan Allah sendiri yang merancang ke atas Fir'aun. Allah sendiri yang plan ke atas Fir'aun. Wa yurina di'fihi, dan menunjukkan kepada kita betapa lemahnya Fir'aun, betapa lemahlah Fir'aun. Kan? Fir'aun nak buat modus operandi dia apa? Dia nak buat untuk bunuh Nabi Musa, tapi dalam masa yang sama sebenarnya Allah juga merancang ke atas plan tersebut. Iaitu menunjukkan kepada kita Fir'aun ni lemah masa ni. Walaupun banyak mengaku sampai Tuhan apa semua, tapi sebenarnya dia lemah, tak mampu lawan Tuhan. Wa ka'annahu yaqulu lahu an tatabahasu 'anil mawalidi az-zukuri. Kan dia ni memang mencari-cari orang ataupun mencari-cari anak-anak lelaki di kalangan Bani Israel untuk bunuh dia. Okey. La tu'ibi nafsika bil. Tapi janganlah ni nak bagi tahu secara usul mudahnya. Tak payahlah kau penat-penat untuk cari budak tersebut. Fanahnu sanuqaddimu laka wahidan minhum. Dan kita orang sendiri akan jaga dia, dan kita orang akan cari wasilah-wasilah yang betul-betul menjaga dia. Biduna bahthan wala sa'yin minka ha huwa qad ja'aka wa huwa saghir dhaif ajiz an difa' an nafsihi faqtulhu in istata'ta. Kan dia seolah-olah buat dialog, kan, wa ka'annahu yaqulu lahu ni nak bagi tahu ni antara seolah-olah dialog yang hasil daripada ayat Allah ni dengan apa yang Fir'aun buat masa tu. Kan? Dia kata, tak payahlah kau susah-susah cari. Tak payahlah susah payah, bidun nasa'in, tak payahlah susah-susah cari. Sebabnya apa? Sebabnya mereka ni akan datang kepada kau juga. Kan? Nabi Musa ni akan datang kepada kau juga. Walaupun keadaan dia ni kecil, walaupun keadaan dia ni do'if. Kan? Walaupun dia baby lagi. Walaupun dia sendiri sebenarnya tak mampu pun untuk mempertahankan diri dia. Maka sebenarnya Fir'aun ni, kau ni sebenarnya mampu je nak bunuh Musa ni. Innahu fi baitika wa baina yadayyika. Dan ni paling penghinaan yang Allah letak pada Fir'aun. Sesungguhnya budak ni memang akan datang kat rumah kau, akan duduk rumah kau, akan duduk istana kau, dan akan duduk bawah jagaan kau, bawah pemeliharaan kau. Wa innaka sata'jaz an masihi bisu'i wa azab. Dan kau sendiri sebenarnya tak mampu untuk mendatangkan apa-apa keburukan, apa-apa kesakitan kepada budak tersebut. Bal innaka sawfa tusakhkhara li khidmatika wa tarbiyatika khidmatihi wa tarbiyatihi liyaqtuluka indama yukabbir. Tapi sebenarnya dah ditetapkan bahawa engkau sendiri yang akan berkhidmat kepada dia untuk mentarbiah dia, menjaga dia, liyaqtuluka indama yukabbir, untuk bunuh kau balik satu masa akan datang ketika mana dia besar. Ini satu analogi ataupun bukan satu analogi, satu dialog tidak formal yang diterangkan oleh Syekh bagaimana ayat tersebut berinteraksi dengan plan-plan ataupun perancangan-perancangan yang dibuat oleh Fir'aun. Jadi kat situ nak bagi tahu man huwa allazi akhaza Musa. Pertama sekali dibahaskan dalam ayat tersebut aduwwul li aduwwalahu ni nak maksudkan siapa, iaitu Fir'aun. Innahu Fir'aun al-aduwwul ludud li Musa, musuh yang paling kuat, paling berkuasa kepada Musa. Wa aduwwallah, dan juga ianya adalah musuh Allah. Kenapa menjadi musuh Allah? Sebabnya dia ni sendiri id'a uluhiyati wa rububiyati. Dia ni sendiri mengaku Tuhan dari konsep uluhiyah dan dari segi rububiyah. Apa maksud dia? Apa beza rububiyah dengan uluhiyah? Jadi uluhiyah ni, rububiyah ni rasa bertuhan. Rasa bertuhan. Kita rasa fitrah kita ni memang rasa bertuhan, tapi ada beberapa perkara yang dia tak diselesaikan. Sebab tu rububiyah ni walaupun ada dalam konteks diri orang tu rasa bertuhan apa semua, tapi benda tu tak membenarkan iman. Sebab iman ni maksudnya tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amalu bi jawarih. Jadi benda tu baru iman. Dan iman yang kita sebut tadi tu adalah pada konsep uluhiyah. Tapi si Fir'aun ni dia memang mengaku semua. Pertama dia kata dia ni Tuhan. Rasakanlah diri dia ni Tuhan. Iktiraflah aku sebagai Tuhan. Benda tu adalah rububiyah.
Uluhiyah apa dia? Sembahlah aku. Kan? Ikutlah apa-apa perintah aku seperti mana aku ni Tuhan. Mesti membenarkan dengan hati korang. Dalam masa yang sama kena mengakui aku ni Tuhan. Dan dalam masa yang sama korang kena buat kerja-kerja yang aku suruh sebab aku ni Tuhan. Maka benda tu adalah uluhiyah. Kan? Benda tu masuk dalam iman. Maka benda tu menjadi faktor kenapa Musa ni diiktiraf oleh Quran sendiri sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun. Okey. Musa pula. Fir'aun. Silap. Wa ma'azalika huwa ajiz an qatlil walid suri. Walaupun dia mengaku Tuhan, kan, suruh orang sembah pelbagai, tapi sebenarnya dia lemah untuk membunuh budak kecil. Budak kecil yang Allah dah jamin, Allah yang kehendak Allah untuk dia ni hidup. Fir'aun tak mampu buat apa. Walaupun dia masa tu dah sebesar-besar munkar dia buat, sebesar-besar kemungkaran dia buat, sebesar-besar pelanggaran syariat yang dibuat, tapi tetap tak boleh nak melawan kehendak Allah, tak boleh nak melawan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kronologi yang diceritakan dalam Quran. Nak bagi tahu memang benda tu diceritakan, memang nak bagi tahu memang akan dikutip, memang diiktiraf sebenarnya Fir'aun ni adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang ikut perangai Fir'aun, readylah jadi musuh Allah. Siapa yang bersedia untuk nak ikut Fir'aun punya sifat, maka bersedialah kita untuk menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menta'azzar benda ni. Ini benda yang peringatan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah sebut. Okey, last ni. Qalqu ummi Musa summa hudu'uha. Iaitu keresahan, kegelisahan yang berlaku pada Ummi Musa, kemudian ditenangkan. Huduk. Huduk kita jumpa kat mana selalu? Kat airport. Huduk. Huduk turun. Apa namanya? Nanti jadilah. Huduk. Kalau tengok kat bas pun ada kadang-kadang huduk. Kataan huduk ni. Jadi huduk ni tenang. Relax. Jadi sahih anna Allah basyara Ummu Musa bi anna ibnaha sayakun fi hafzillah wa riayatihi. Allah telah memberikan, kita dah terangkan tadi apa semua, yang bahawa Ummu Musa telah diberikan satu khabaran berita gembira. Allah ni akan jaga anaknya. Allah ni takkan menyakiti anaknya, dan Allah juga yang akan menjaganya. Tapi lam tatawakka an yahmalul yammi Musa ila bati Fir'aun. Tapi Ummu Musa tetap ada kegelisahan, tetap ada keresahan, tetap risau pasal anak dia, bila mana Allah minta untuk letak dalam peti dan alihkan ke dalam laut. Maka sebenarnya kat situ benda ni menjadi satu benda yang menyebabkan Ummi Musa ni resah. Jadi benda ni diceritakan juga, ditambah pula dengan syaitan punya kerja. Dia buat apa? Laqad saytaras al-awham waz-zunun wal hawajis ala Ummi Musa. Syaitan ni tak habis buat kerja dia kan. Dan ada je arahan Tuhan, ada je arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dia datang dia was-waskan. Ummi Musa, kau jangan scan. Kau tahu tak kalau kejap lagi kalau kau letak dalam peti ni kalau tiba-tiba dia lepas macam mana? Lompat-lompat anak kau. Tu semua benda tu was-waskan oleh syaitan tu sendiri. Sampai kat laut betul-betul tenggelam apa semua kan. Benda tu was-waskan oleh syaitan. Jadi wahawala syaitan ayyalqi ilaiha wa waswasatihi wa nazagatihi. Melalui daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadas la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Jadi dan sepeninggalan menjadilah hati ibu Musa itu kosong. Sesungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anak itu dengan berterus terang, jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenteram, supaya tetaplah ia dari golongan orang yang percaya akan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Mukminin ni maksud dia orang percaya dengan janji Allah. Maka orang yang tak percaya dengan janji Allah, maka ianya bukanlah orang yang beriman, bukan kalangan orang yang mukminin. Jadi apa yang diceritakan kat sini daripada ayat ni, pertama Ummi Musa ni memang hati dia tak kosong. Fuaduha farig min kulli syai. Masuk dekat farig ni, hati dia ni memang kosong daripada apa-apa kecuali Musa. Hampir kalau hati tu ada 4 bahagian, 4 Musa. Kan? 4 dia fikir pasal Musa. Illa min Musa.
Kan? Lam ya'uddu fi qalbiha illa amrun Musa wa tafkir fihi wal khawfu alaihi. Fikir pasal dia, kalau takut pasal Musa, semua benda tu difikirkan pada Musa sahaja. Maka hati dia tu memang penuh pasal Musa. Wa firagu qalbiha illa min Musa laisa diqqatun taswiriyatun faqat wa laisa mubalaghatun bayaniyah innama huwa haqiqatun nafsiyah malhuzah. Benda ni bukannya taswir, benda yang digambarkan secara detail ataupun secara bukan bentuk luaran saja, dan bukanlah hanya sebagai satu perkara yang melampau dalam mubalaghah bayaniyah, bukannya benda yang penerangan yang berbentuk melampau, hyperbola ke apa, bukan. Memang benda ni berlaku. Benda ni hakikatan wa innama huwa haqiqatun nafsiyatun malhuzatun. Benda yang memang berlaku pada seorang manusia dan berlaku juga pada dunia nyata, malhuz, kan? Malhuz nyata. Fal insan innama yasaytaru alaihi amrun minal umur yakun mufakkiran fihi wa laysa fi qalbihi sawahu. Ketika mana manusia ni mula berfikir tentang sesuatu perkara, maka dia akan terfikir benda tu, dan mufakkiran fihi, dan dia takkan kosongkan hati dia tu untuk fikir benda lain, tak ada. Kan? Kita kalau hilang handset kan, fikir je handset tu daripada pagi sampai malam kan, handset aku hilang ke mana. Cuba lah try kan. Jangan try kan. Kawan-kawan ada handset tu, cuba sorok sekejap. Memang confirm dah aku cari mana handset aku. Masa tak fikir apa dah, record lambat ke apa ke, dia fikir handset dia dulu mana. Masa tu nak bagi tahu, memang fitrah manusia bila dia terfikir pasal sesuatu ataupun berdepan dengan satu perkara yang merisaukan diri dia, maka dia akan selalu berfikir pasal benda tu dan tak akan fikir benda lain dah. Ini benda yang fitrah pada seorang manusia. Wa ka'anna ummu Musa adas ala nafsiha bittiham. Dan ummu Musa ni benda ni yang berlaku memang bukan selalu berlaku, memang adi ataupun benda yang biasa je berlaku dekat manusia. Maka apa yang nak dibuat? Maza fa'altu wa limaza fa'altu bab ni. Masa dia tengah risau-risau tu, maka dia macam berdialog sendiri. Apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat ni? Kenapa aku nak kena buat macam ni pula? Kenapa aku nak kena letak dalam peti? Kenapa aku nak letak dalam laut? Kenapa aku nak kena biarkan benda tu terdampar? Atau dia fikir, limaza fa'altu bibni haza mayatman li anna haza ilhamu minallah. Siapa yang betul-betul yang boleh jamin benda ni ilham daripada Allah? Maksud tu dia terfikir-fikir benda tu. Kaifa sallamtu ibni biyadai ila aduhu fir'aun allazi sayaqtalu. Macam mana aku boleh mindsetkan aku punya otak ni, kan? Ni formal informal. Macam mana aku boleh terfikir bahawa anak dia akan selamat sedangkan dia akan diambil Fir'aun, dan Fir'aun tu memang kerja dia asyik membunuh anak kecil, kan? Fikir benda tu. Hal ana majnunah hatta af'alu zalik. Adakah aku ni gila sangat sampai nak buat benda ni? Dia cakap. Ni yang dikatakan oleh Ummu Musa. In kadas latubdi bihi. Apa Allah sebut dalam Quran? Allah cakap dalam Quran, sesungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu. Ayu kadas an takshifa sirruha bi nafsiha. Dia hampir-hampir nak menyebarkan rahsia anaknya. Wa an tafdah nafsiha. Dan hampir-hampir nak mendedahkan apa yang berlaku sebenarnya pada diri dia. Kadas ni hampir. Kadas an takhruju ilan nas litakulu anhu. Dia hampir-hampir nak keluar kepada manusia dan kata apa? Anal janiyah ana allati jannaitu ala ibni inna hadzal walid alladhi anda fir'aun huwa ibni fa arjukum anqazuhu wa aiduhu ilayya. Dia hampir-hampir nak keluar kepada orang, dia hampir-hampir pergi kat pasar-pasar contohnya. Dia cakap, aku ni adalah penjenayah, aku ni dah buat dosa, aku ni dah bersalah sebenarnya. Sebab apa? Aku ni telah buat salah pada anak aku. Aku dah rasa bersalah, aku rasa berdosa pada anak aku. Budak yang ada kat Fir'aun tu sebenarnya anak aku. Dia nak hampir-hampir bagi tahu kat orang ni. Dan aku harap sangat untuk korang ni, Fir'aun dengan tentera ni, tolonglah sangat, selamatkan anak aku, pulangkan balik kepada aku. Dan ini yang hampir-hampir dibuat oleh Ummi Musa ketika mana dia punya otak dia dan dia punya hati dia sendiri selalu memikirkan tentang Nabi Musa. Walau anna Ummi Musa fa'altu zalik wa nutiqat bizalik faman huwa zalikal insan allazi yaqdiru illa ayyat yudafi'a an Musa wa ayyan kuzuha min baina yaday. Ni soalan juga nak bagi tahu, kalaulah
mak Musa buat macam tadi, dia bercakap, dia berucap benda tu tadi, yang benda-benda yang kita sebut tadi, dialog-dialog tadi, maka sebenarnya manusia mana yang mampu untuk mempertahankan Nabi Musa? Kan? Siapa yang mampu untuk pastikan Nabi Musa ni hidup? Sedangkan Allah kata Nabi Musa ni akan hidup. Wa yankizuhu min baina yadayhi Fir'aun. Dan siapa yang akan selamatkan Fir'aun? Saya akan selamatkan Musa daripada cengkaman Fir'aun itu sendiri. Kadas antabni bil khabar wa takshifus sir laula anna Allah tama'niha wa azalu hawajisiha wa wasiha wa wasawisuha. Betul ke tu? Wa wasawisaha. Okey. Jadi Allah bagi tahu dalam Quran, laula arrabatna ala qalbiha. Sebenarnya ketika mana dia bercelaru apa semua tu, yang hanya tenangkan hati Musa masa ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu sebenarnya perkhabaran dialog tadi tu tak berlaku. Kan? Tapi benda tu dirasai oleh Musa tu sendiri, tapi dalam masa yang sama Allah tenangkan hati dia. Allah letakkan ketenangan dalam hati dia. Jadi rabatna ala qalbiha bi anna mala'na qalbiha imanan billah wa thiqatan bi wa'dihi yaqinan bi tahqiqihi. Sebenarnya dalam kita nak melawan was-was syaitan, dalam nak melawan benda-benda yang dicetuskan oleh syaitan ketika mana terima arahan Allah, maka sebenarnya pertama kena penuhkan hati ni dengan iman kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita ni siqah, kita percaya dengan janji-janji Allah. Percaya dengan apa yang Allah minta. Kalau nak menang macam mana, kalau kita nak berjaya macam mana, benda tu kena siqah dengan janji-janji Allah. Allah kata akan memelihara hidup orang mukmin. Jadi apa? Melalui cara sekian, kena rasa susah. Benda tu kena percaya. Wa yaqinan bi tahqiqihi. Dan kita yakin dengan cara kita ni merealisasikan tu. Kita buat benda tu. Jangan semata-mata kita sekadar canang-canang kita ni percaya Tuhan apa semua, sedangkan dalam hati kita ni tak penuh pun dengan kepercayaan tersebut. Kan? Suruh sakit sikit, suruh penat-penat sikit, jadi benda tu suruh penat-penat sikit, habis tak nak. Sebab apa? Sebab takut benda penat-penat. Sedangkan benda-benda tu detail lah sebenarnya. Nak bagi tahu sampai Musa rasa aku perlu ke letak anak aku, sampai aku perlu ke nak kena letak dekat dalam laut, tunggu nak kata Allah sampai jamin hidup dia akan datang jadi nabi. Benda-benda tu kalau dibiarkan dengan was-was syaitan, dalam masa yang sama tidak yakin pada janji Tuhan, maka sebenarnya itulah yang merosakkan keimanan kita kepada jaminan Allah itu sendiri. Jaminan Allah dalam hidup kita ni banyak, cuma kita je sama ada kita yakin dengan janji Allah atau tidak. Itu saja. Fa ayqanas bi anna Allah wallazi awhallahu bi zalika tasarruf. Dan yakinlah bahawa, dan sebenarnya dalam masa yang sama Musa ni adalah orang yang yakin pada apa yang Allah wahyukan kepada dia dari segi tasarruf, dari segi model-model yang Allah suruh buat tadi. Wa anna Allah wallazi qaddara usula. Dan sedangkan Allah juga adalah zat yang paling berkuasa untuk memelihara anaknya ketika untuk menjadikan anaknya sampai ke istana Fir'aun. Dan Allah juga yang berkuasa untuk menjaga Fir'aun ketika mana menjaga Musa ketika mana berada dalam jagaan Fir'aun. Rabatallahu ala qalbiha, dan Allah juga yang meribat hatinya, Allah juga yang menenangkan hatinya, dan Allah juga yang menenangkanlah sakinat khawatiruha. Dan Allah juga yang menjadikan Ummi Musa ni sebagian daripada orang yang beriman. Wasara starqibu masiru Musa biyaqin wa hudu wa itmi ada tak ingat saya nak sebut kan. Jadi Allah juga yang meletakkan Nabi Musa ni sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian wa asbaha fuadu ummi Musa, nak bagi tahu kat sini mana dia punya point dia. Fa huwa fil haqiqah mumtali'un min syai'in alladhi tamakkana bi annahu fari litaqarru bi annahu mumtali'. Okey, nak bagi tahu kat sini sebenarnya hati Ummi Musa ketika ini imtila' qalbiha min al-ihtimami bi ibniha wa amtalaha min zalika as-sirru khatir wa huwa anna hadzal ghulam allazi inda fir'aun huwa ibnaha hatta la tubdiya bi zalika as-sirr rabatallahu ala qalbiha was-sirr dakhiluhu. Dalam masa yang sama sebenarnya hati Ummi Musa ni dia berbolak-balik, sama ada dia nak fikir pasal anak dia sampai dia boleh
bernyuarakan kepada orang, minta tolong orang, mengaku salah dia apa semua. Tadi lah dia cerita kan. Dan dalam masa yang sama dia juga ada taklifan, dia percaya dalam hati dia ni bahawa ada rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dijaga. Jadi ketika mana berbolak-balik hati dia ni, maka sebenarnya hati dia ni kalau berbolak-balik dia kembali kepada Ummi Musa tu sendiri. Kalau dia tak yakin dengan janji Allah, tak siqah pada janji-janji Allah, tak yakin dengan merealisasikan apa yang Allah suruh, maka sebenarnya benda itu tidak akan menjadi satu sebab hatinya menjadi hati yang sir dakhili. Ada dua tadi, sir khatir. Jadi sebenarnya ketika mana Allah letakkan ketenangan pada hati ini, maka yang dominan masa tu adalah sir al-khatir. Sir al-khatir. Iaitu tu saya sebut rabatallahu ala qalbiha wa sir dakhilu. Dan rahsia tadi tu tetap di dalam hati. Kan? Tetap di dalam hati, tak ada keluar. Sebabnya apa? Sebabnya Allah dah tenangkan hati Ummu Musa ni daripada segala kecelaruan tentang anak-anaknya. Jadi itulah untuk malam ini. Panjang lagi sebenarnya. Tapi ni pun dah lagi 2 minit, dah nak sejam. Jadi insyaAllah untuk ni kita berhenti sampai sini dulu. Jika ada sebarang kesalahan, kekhilafan ataupun tadi kan ada benda-benda yang di KIV tadi apa semua, kalau kalian nak share kat Ana, tak ada masalah. Nak tulis kat bawah tu ke yang dah tahu, tak ada masalah. Kalau nak share secara PM pun tak ada masalah. Kita akan cuba untuk sampaikanlah insyaAllah. Yang salah, nak minta maaf atas kekurangan dan kesalahan yang berlaku. Dan apa yang lebih daripada pembentangan ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.